Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkatnya kita adakan majlis Maulidur Rasul dan bacaan qasidah insya-Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عصفة جيرة يا أهل الجود يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتاج عصفة يا أهل الجود terkasih kita Nabi Muhammad tambaan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wat-taji al-fatahi Alamin ya Judi Ramadan kita Nabi Muhammad penuntun kita Nabi Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad ya Rasulullah sama-sama ya Rasulullah syani wat-taji al-fatahi ya uhal Allah Rabbi ku mohon doa
ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syamir taji asata yaji alamin ya InsyaAllah sama-sama kita lantunkan qasidah Rindu Madinah. Rindunya dengku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Habibi Rasulullah, Habibi Rasulullah, terimalah hadiah imbalan ziarah, lisan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudatul Jannah. Habibi Rasulullah, Habibi Rasulullah, di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah jadi bersama jika dibesarkan Nabi terlebih indah. Habibi Rasulullah, Habibi Rasulullah, dunia ikan yang tidak terlalu panjang,
tingginya yang sedang pada luas berbeda. Ketika berjalan contohnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Alhamdulillah, kemudian saya persembahan sudah. Saya tengok yang belakang tu, Masya Allah, hebat masing-masing pada malam ini, hebat masing-masing. Saya ingin memperkenalkan panel yang tidak asing bagi kalangan kita. Selain ini kita dapat tengok panel ini dalam TV je, dalam Al-Hijrah YouTube. Masya Allah, pada hari ini Alhamdulillah dengan izin Allah dan rahmatnya dapat juga kita bersungguh muka dalam majlis ilmu pada malam ini. Kiranya terubat rindu yang terpendam sekian lama. InsyaAllah dengan ini saya memperkenalkan panel kita pada malam ini yang saya hormati dan saya kasihi, Al-Fadhil Ustaz Ramli, dalam ceramah khas Maulid Rasul yang bertajuk Kelahiran, Sirah dan Pengajaran. Bersilakan Al-Fadhil Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Seterusnya saya kira kepada tim, kepada ahli jawatan kuasa Surau Abdul Rahman Auf, Al-Afadil, tuan-tuan imam, semua yang saya hormati yang bersama dalam majlis kita pada malam ni. Saya cuba nak kenal, insya-Allah setakat ini baru kenal Datuk sahaja. Jadi insya-Allah harapnya lepas ni saya kenal lebih ramai lagi lah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz,
malam ni saya kira dalam siri penceritaan, pengkisahan tentang kelahiran Nabi, saya lihat banyak siri daripada para asatizah yang sama-sama untuk kita berbincang tentang Rasulullah. Terlebih dahulu, saya mohon untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana memberikan kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang fakir dan daif ini, yang dengan itu memungkinkan saya dapat bertemu dengan insan-insan hebat yang ada di sini. Saya doa pada Allah, biarlah pertemuan ini berkat, pertemuan ini merapatkan ukhuwah Islamiyah sesama kita, pertemuan yang akan menjadikan kita tergolong dalam apa yang Nabi sebut dalam hadis, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang kata Nabi berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, dan mereka ini akan Allah simpan menjadi VIP di padang mahsyar apabila Allah letakkan kita di bawah lindungan dan naungan Allah ketika manusia lain berjuang untuk bernafas, manusia lain berjuang untuk mendapat keringanan, dan kita kalau kita berkasih sayang kerana Allah, kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Nabi. Baik, semua yang saya kasih sekalian, pada malam ni saya kira kita pun ada qasidah, maknanya penceritaan dalam bentuk lain tentang Nabi. Ya, bukan sekadar kita bercerita secara langsung membacakan sirah, tetapi mungkin dalam bait-bait syair yang kemudian kita hayati, tujuan tak lain tak bukan adalah untuk lebih mendalam rasa cinta kasih kepada Rasulullah. Jadi saya mohon atas tajuk ini tuan-tuan, sirah dan pengajaran, saya mohon izin untuk mulakan perbincangan. Saya rasa bukan kuliah lah kot, ya, sebab dah banyak sangat tentang Nabi, ya. Sebab ayah saya selalu pesan dulu, Zul, kalaulah nak ceramah pada orang tak tahu, kena ceramah. Tapi kalau semua dah tahu, jangan ceramah. Maka ajaklah muzakarah. Kalau saya tengok sebanyak itu tuan-tuan jadualnya, di hadapan ini Masya Allah, semuanya bukan sekadar tahu, saya yakin jauh lebih tahu berbanding saya. Jadi, macam pendekatan ceramah malam ni tak sesuai. Jadi, saya nak tukar dia kepada muzakarah. Jadi, tuan-tuan yang ni saya nak minta izin. Boleh ke kita tukar daripada ceramah ke muzakarah? Boleh ke? Boleh ke tuan-tuan? Macam tak sebulat suara. Boleh ke? Allah baik sungguh tuan-tuan. Tempat lain tak boleh. Tempat lain ceramah-ceramah je kan. Kenapa nak perlu tukar kepada muzakarah? Tapi Alhamdulillah di sini nampaknya boleh. Jadi lebih ringan, tak berat. Kita sama-sama minta daripada muzakarah kita bersama, agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu kepada kita. Saya lupa lagi satu tuan-tuan. Ada beberapa perkara yang saya nak minta daripada tuan-tuan. Tadi saya dah ucap terima kasih kepada pihak surau dan tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, saya nak, yang ni saya nak kena minta izin. Suara saya clear ke? Tuan-tuan dengar selesa ataupun tuan-tuan dengar semacam kena buat effort baru dengar? Makna tuan-tuan duduk macam ni pun boleh dengar. Ataupun tuan-tuan kena, mana satu sebenarnya? Macam duduk saja boleh dengar. Itu memang part akhir nanti saya kira. Terima kasih.
Baik. Sebab saya tak berapa dengar suara saya, mungkin sebab selari dengan telinga saya, jadi saya takut nanti saya cakap dia jadi kuat. Biasalah kalau orang dia tak berapa dengar, dia cakap kuat, kita pun ada juga sakit hati kan. Dia jerit kat kita, pergi mana? Padahal kita dengar, dia ingat kita tak dengar. Itulah senario saya sekarang tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nampak saya cakap kuat, sebab saya tak berapa dengar suara saya sendiri. Boleh sabar ke? Baik. Saya minta izin tuan-tuan, pertama yang saya rasa berat untuk saya sebenarnya, saya sebab sekarang saya duduk lebih tinggi berbanding tuan-tuan. Datuk, ya, semua yang saya muliakan, saya kena minta izin. Boleh ke tuan-tuan? Memanglah pihak surau sediakan kursi ni, tapi saya kena minta izin. Boleh ke tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kata tak izin, saya akan turun ke bawah. Tak apa, tuan-tuan boleh fikir dulu. Kan? Nampak macam berat kan? Nak izinkan ya? Kerana mak saya pesan, bukan sini kan? Sebab mic tak berapa dengar tuan-tuan. Jadi saya kira ustaz tengah kasidah ke? Kan? Rasa macam dah habis dah. Mak saya pesan tuan-tuan, jangan pernah duduk lebih tinggi berbanding orang lain yang dimuliakan. Jadi saya serba salah. Sebab tu tuan-tuan tengok saya duduk ni tak selesa. Sebab tu saya kena minta izin pada tuan-tuan. Tuan-tuan izin ke tak? Allah. Dan tuan-tuan jangan ambil gambar hantar kat mak saya. Masalah saya tuan-tuan. Boleh? Allah baik sungguh ya Allah. Samalah macam dulu kan. Masa kita nakal-nakal main bola takut mak tahu. Saya pun takut mak saya tahu. Sebab mak saya pesan jangan duduk lebih tinggi berbanding orang lain yang dimuliakan. Tapi tuan-tuan kadang-kadang saya nak juga. Dan saya pun duduk kat bawah tuan-tuan. Bila ceramah di hadapan tuan-tuan, tak boleh duduk bersila, tak manis, kena duduk antara dua sujud. Ceramah selama sejam. Tuan-tuan tahu jadi apa bila sekianlah saja. Saya tak boleh bangun tuan-tuan. Dia jadi apa tu? Dia jadi semut-semut ada, kebas ada. Jadi sejak daripada hari itu saya rasa tak apalah, saya kalau pihak surau sediakan ni, tapi saya kena minta izin dulu. Jadi tuan-tuan, tu cerita dia lah. Sebab saya malu. Sebab bila kita cakap sirah, kita bercakap tentang akhlak Rasulullah. Saya sangat takut kita cakap tentang akhlak Rasulullah, tapi kita tak laksana pun akhlak Rasulullah. Saya sangat takut tuan-tuan, dalam kita nak cerita tentang Nabi, kita hilang satu benda yang paling penting daripada Nabi, akhlak Nabi. Dalam kita cerita tentang hadis Nabi, yang paling hilang rupa-rupanya akhlak Nabi. Dalam kita bercerita tentang Al-Quran, kadang-kadang kita hilang yang dikatakan akhlak Nabi. Sedangkan sebesar-besar benda yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah akhlak. Jadi sebab tu saya takut sangat tuan-tuan. Bagi sebab tu biarlah orang kata saya minta izin tu senang. Ya? Dan saya katakan tadi. Baik. Yang pertama. Saya ni musafir tuan-tuan kebetulan daripada Johor. Jadi saya teruji dengan depan saya ada air yang dikeluar macam iklan tuan-tuan. Saja je menguji saya ya Allah. Dalam perjalanan tadi saya nak beli minum air tapi tak dapat tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan jarang berlaku di surau mana yang dia punya air macam iklan TV tuan-tuan. Dia ada susah saya tuan-tuan. Nak fokus ceramah ni tuan-tuan jadi susah. Jadi boleh ke tuan-tuan, ni pun nak kena minta izin juga. Ada masa nanti saya kena minum. Boleh? Ya Allah baik sungguh ya Allah. Saya kira kalau dah memang baik Datuk, sekianlah saja. Baik. Jadi insya-Allah sebab guru saya pesan, ni guru saya pesan. Sekiranya satu rezeki yang semua orang tengok,
Masalahnya air ni ditengok, diletak di depan dan orang tengok. Saya nampak botol ni. Walaupun dia halal, saya cek dulu halal ke tak. Alhamdulillah ada halal Jakim. Walaupun dia halal tuan-tuan, ni pesan guru saya. Ya, tapi ada orang setengah gurau kan. Alah, air takkan dah tak halal. Takkan kena sembelih kot. Tuan-tuan, Jakim antara yang susah adalah beri halal pada mineral water. Sebab filter kebanyakannya daripada tulang binatang dan tulang binatang yang paling murah adalah tulang babi. Sekecil mineral macam ni tuan-tuan, Jakim tolong jaga dan nak dapat sijil halal pada mineral water tuan-tuan susah sebenarnya. Okey, bukan cerita tu, Jakim lebih bijak nak cerita tentang halal, bagaimana proses diberikan, tetapi tuan-tuan, ya Allah, menguji semualah. Tetapi tuan-tuan, kalaupun halal dan saya seorang minum, tuan-tuan tengok, nampak satu rezeki tetapi seorang saya memakannya, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Rezeki itu paling sedikit Allah turunkan berkat. Halal. Tetapi berkatnya Allah angkat. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya kena minta izin lagi sekali tuan-tuan. Nampak macam tak berapa nak izin dah kan? Ya Allah, sampai hati. Sebab tu tips untuk hidup berkat, makan berkat, jangan tangkap gambar, send pada grup. Kan syaitan pandai sangat supaya, sebab makanan ni fungsinya adalah, fungsi pertama adalah membersihkan hati. Itu fungsi makanan tuan-tuan. Saya tengok dalam jadual ada jamuan. Tak tuan-tuan, saya tengok dalam jadual ada jamuan. Saya tengok dalam jadual ada jamuan. Jangan tiru aksi ni tuan-tuan. Apabila tuan-tuan jadi tetamu, jangan pernah tanya tuan rumah ada jamuan ke tak. Tengok, saya dah tersalah dah tuan-tuan. Tarik balik tuan-tuan. Baik, sebab biasanya kalau maulid Nabi ada 3. Yang pertama, marhaban. Yang kedua, syarahan. Yang ketiga, makan. Tu yang tanya tu tuan-tuan. Tapi setengah orang dia pandang rendah bagi makan. Sedangkan akhlak Nabi paling besar adalah bagi makan. Sehingga akhirnya kadang-kadang bila orang kita buat makan, orang kata orang Melayu ni asyik-asyik. Bila je buat program bagi makan. Nabi paling suka beri makan pada orang. Baca dalam sirah. Ketika Allah mula turunkan ayat supaya Nabi menyampai dakwah kepada keluarga Nabi. Apa yang Nabi buat di rumah Nabi bersama dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi ajak dan jamu makan. Barulah Nabi bangun bagi tahu tentang Allah, tentang kiamat, tentang Nabi sebagai utusan. Kita hari ini kadang-kadang rasa bersalah pula. Memang kalau kita memang kedekut, memang kita nampak bersalah. Tapi tuan-tuan, pengalaman saya Datuk, saya dapati bahawa tuan-tuan guru yang alim dan amil yang ikut sunnah Nabi, kalau kita pergi rumah mereka, ya saya pernah pergi ke Mekah Syekh Alawi kan, kita pergi ziarah dengan sebelum balik, pertama adalah dapat sebeban kitab. Bagi kita pun pergi, ialah dengan segala marhainnya. Ini dulu cerita dulu. Setiap orang dibagi sehingga 500 rial. Saya kata Masya Allah. Tetapi rupanya bila kita belajar tentang Nabi, itulah Nabi kita. Sehingga kita pernah dengar kan dalam riwayat Nabi solat, lepas satu solat Nabi bergegas keluar. Sehingga orang kata kenapa? Sebab Nabi tak buat macam tu. Nabi akan duduk lama di tikar solat. Tetapi kali ini bergegas keluar. Kenapa? Hanya semata-mata rupanya ada lagi benda yang Nabi tak keluar derma dan sedekah. Maka Nabi ambil dan terus sedekah. Sebab Nabi tak nak duit tersebut tersimpan. Dan kemudian tak diberikan. Sampai gelisah Nabi kalau tak sedekah. Kita kan gelisah kalau sedekah. Tak sama ke? Cuba datang orang minta bantuan. Gelisah dah, Allahu Akbar. Kan tak sama kita dengan Nabi. Nabi kalau tak sedekah, gelisah kita.
Ya Allah, keluar dompet tu tuan-tuan, nak keluar RM50 tu tiba-tiba macam ada sakit Parkinson. Kenapa Tuan Haji? Ya Allah, nak keluar RM50 ni tuan-tuan. Gelisah untuk sedekah. Nabi gelisah kalau tak bersedekah. Baik. Allahu Akbar. Jadi tips untuk berkat, jangan ambil gambar send dalam grup. Tapi orang marah kan. Nak buatlah tak apa, bukannya haram. Tapi tuan-tuan, makanan yang kita makan bila kurang berkat. Sebab bila kita hantar tuan-tuan berapa banyak mata yang melihat. Dia nak tapi tak dapat. Dia nak tapi tak dapat. Dia tengok kita makan. Ya? Dan ini kadang-kadang benda halus yang dalam adab Islam. Saya sebut guru saya ni tuan-tuan, kebetulan saya belajar dengan Mufti Brunei satu masa dulu. Dan baru ni ketika saya pergi ke Brunei, dan saya tanya, dan rupanya Mufti Brunei, ya, pihin dia akan cuba tanam sebanyak mungkin di belakang rumah dia. Sebab dia sebut pada saya ingat, masih ingat lagi. Dia kata, anta nampak tak pisang yang bergantung tu? Anta beli, anta makan. Sebelum anta beli, ada ayah yang nak beli untuk anak. Tetapi dia buka dompet tak ada, tak jadi beli. Orang lain datang nak beli tak jadi. Maka di atas itulah kita tengok. Ini tuan-tuan, ini bukan halal dan haram. Tuan-tuan janganlah pula, oh rupanya haram. Kita ni kan masalah pada hari ini. Tetapi adab. Sebab Islam ini cantik kerana adab. Indahnya kerana adab. Ajaran itu asas. Tetapi akhlak dan adab itu penting. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya nampak berceloteh dan merugikan masa kita. Sebab kuliah maghrib ni tuan-tuan, bila masuk isyak, habislah. Kan? Waktu maghrib tak boleh dilajak-lajak. Okey, jadi maknanya kuliah maghrib plus sikit isyak. Tuan-tuan kan? Sebab kalau kuliah ni kuliah isyak, sebab tu pihak surau ni tuan-tuan dijaga tuan-tuan. Dia takut kalau kuliah isyak. Tuan-tuan tahu isyak habis bila? Waktu sahur. Masya Allah. Jadi surau takut tuan-tuan resi macam Allah. Susah ya. Jadi dia buat kuliah maghrib. Jadi bila isyak azan je dah tuan-tuan, makanya habislah kuliah ini. Janganlah doa supaya cepat masuk waktu isyak ya. Baik. Saya nak mula tuan-tuan sebab bila sebut sirah, kalau kita buka dalam Ibn Hisham, dia akan nakalkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Bani Hashim min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim, fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu, wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Baik. Dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi sebut, dan saya harap insya-Allah perlahan kita bincang. Nabi sebut apa tuan-tuan? Allah telah memilih daripada anak-anak Nabi Ismail itu, maka Allah pilih seorang yang bernama Kinanah. Maknanya Kinanah adalah keturunan terpilih. Kemudian daripada Kinanah itu lahir lagi ke bawah yang namanya Quraisy. Terpilih Quraisy itu. Dan daripada Quraisy itu turun lagi daripada Bani Hashim. Dan kata Nabi, kita berhenti azan dulu, insya-Allah. آت سيدنا محمدا الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita lanjutkan ya insya-Allah. Boleh sedikit insya-Allah.
perbincangan kita. Tadi saya bacakan hadis Nabi. Nabi bercerita tentang bahawa Bani Hashim itu terpilih daripada Quraisy, dan daripada Bani Hashim itu kata Nabi, aku adalah yang terpilih daripada Bani Hashim. Kemudian Nabi menyebutkan bahawa fa'ana, maka aku sayyidu, penghulu Bani Adam, kepala seluruh anak Adam. Jadi penghulu kita tuan-tuan adalah Rasulullah, disebut oleh Nabi wala fakhar, bukanlah Nabi cakap untuk bermegah diri. Nabi bagi tahu lagi yang berikutnya adalah akulah yang pertama yang akan diangkat, dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar, dan akulah pertama yang memberi syafaat, dan akulah yang pertama diperkenankan syafaat aku, kata Nabi. Jadi bila sebut tentang Nabi ni tuan-tuan, dalam kepala kita pada hadis tadi banyak maklumat-maklumat yang kita nampak. Maka sebab itu saya suka, ya, lepas disebut itu, disebut tentang nasab keturunan Nabi. Ya, kalau boleh kita sama-sama menyebutnya pada malam ini. Nabi itu, nama Nabi setelah Nabi lahir adalah Muhammad. Dalam Al-Quran menyebut nama Nabi disebut sebelum lahir adalah Ahmad. Bila lahir Nabi diberi nama dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Daripada Nabi sampai ke Adnan tidak ada khilaf. Dipersetujui oleh muarrikh sirah, ulama sirah dan ulama hadis. Kemudian kalau kita sambung seperti tercatat dalam kitab Ibnu Hisham yang mengambil daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, maka disambungkan catatan daripada Adnan itu ke atas namanya Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Raghu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfahshad bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnukh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam. Dalam riwayat itu menceritakan itulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang saya hormati, bukanlah menjadi perkara teras untuk ingat apa yang kita sebut itu. Ada beberapa perkara yang baru, mari kita tengok sebagai teras. Dalam banyak kita nak cerita tentang Nabi yang kita kaitkan tentang Rasulullah, maka saya kira saya nak mengambil pengajaran yang paling penting daripada Nabi adalah akhlak Nabi. Adalah akhlak Nabi. Cuma tuan-tuan, ya, tuan-tuan, kita hari ini muzakarah tentang akhlak insya-Allah. Cuma terlebih dahulu tuan-tuan, saya suka saya dan tuan-tuan boleh tak seolah-olah bercakap, wahai Allah,
boleh tak ya Allah sebentar kami nak pinjam telinga sahabat Nabi. Kami nak pinjam mata sahabat Nabi. Kami nak pinjam hati sahabat Nabi. Kenapa tuan-tuan? Sahabat Nabi andai dia dengar daripada Nabi, mereka tahu itu untuk aku. Kita mungkin dengar itu untuk orang. Sahabat Nabi bila dia dengar itu untuk aku, maka dia letak dalam hati apa Nabi bagi tahu untuk aku amal dan buat. Tapi untuk kalau tak pinjam mungkin kita rasa orang lain. Kita pinjam mata sahabat Nabi sebab bila mereka tengok Nabi, mereka rasa kagum dan sayang pada Nabi. Yang mungkin hari ini kita tengok hanya di helaian kertas. Kalau tadi dalam nasyid sebut, dalam qasidah sebutkan tentang Jabir bin Samurah, Abi Abdillah Jabir bin Samurah, yang menyebutkan tentang dia bersumpah dengan nama Allah bahawa saat ditatap Nabi dan tengok pada bulan purnama, dia kata, kita yang tak tengok dan tak tatap, dia bagi tahu, aku bersumpah wajah yang aku lihat pada Nabi itu jauh lebih indah saat melihat malam purnama. Sebab setiap para perindu bila nak cerita tentang cantik, dia akan cerita tentang Badrut Tamam. Bulan apabila benar-benar mengambang, cahayanya mengkagumkan orang-orang yang cinta. Tetapi dia kata, aku bersumpah Nabi lebih baik. Tetapi kalau kita tak pinjam telinga sahabat, tuan-tuan faham ya? Maka kita dengar tentang Nabi, kadang-kadang kita boleh cakap tentang Nabi, tapi jauh daripada akhlak Nabi berlaku pada kita. Kadang-kadang kita kupas tentang sirah Nabi SAW. Tetapi dalam kita bincang sirah, mana yang betul, mana tak betul, tapi akhlak kita langsung tak betul. Maka sebab itu semua yang saya kasih sekalian, apa kata dalam perbincangan masa tak panjang ini, kita mengambil bahawa benda yang paling penting ditinggalkan oleh Nabi kepada kita akhlak yang mulia. Dan kita minta malam ni tuan-tuan, saya minta bukan pada tuan-tuan, saya minta Allah tolong buka hati saya yang saya katakan tadi, bila kita dengar ni untuk aku. Tuan-tuan biasa dengar tak tuan-tuan cerita di sebuah negara di zaman dulu kala, ada raja yang sampai pada ketika hari keputeraan kelahiran dia, maka kalau sebelum ini, maka rakyat jelata yang suka sayang pada raja dia akan datang bawa macam-macam hadiah daripada rumah masing-masing untuk beri pada raja. Tapi tahun tu raja kata, better tak nak sebarang hadiah, tapi better nak apa? Nak daripada rakyat, kalau nak hadiah pada better, tolong satu saja hadiah yang raja hendak. Apa yang raja hendak tuan-tuan? Raja hendak madu asli. Semua yang saya kasih sekalian, jadi raja kata dia akan sediakan satu tempayan besar dan kemudian dia panggil rakyat jelata yang nak bagi hadiah itu. Dia akan siap satu bilik, satu pintu, rakyat masuk, tuangkan madu, boleh keluar di pintu lain. Beraturlah rakyat jelata, tuan-tuan, bawa madu asli daripada rumah masing-masing untuk beri hadiah pada raja. Ringkas cerita tuan-tuan, sebab ni bukan poin utama, tapi penting. Sampai waktu malam, raja datang ke tempayan tersebut ketika dah gelap. Dengan penuh rasa suka saat diketuk tempayan penuh dengan hadiah menunjukkan rakyat jelata sayang pada dia. Maka dia pun mengambil satu sendok dan kemudian nak rasa manis lazatnya madu asli. Tetapi tuan-tuan, dia terkejut. Tak tahu apa berlaku sumpahan dalam bilik tersebut. Ketika dia minum, dia rasa apa tuan-tuan? Dia rasa air kosong. Kemudian
Dia buka tempayan tersebut. Dengan lilin dia tengok ke dalam, Masya Allah, nampak dasar. Dan dia mula terkejut. Maka dia panggil memanda menteri. Ya, ni cerita zaman dulu, tuan-tuan, tak ada kaitan memanda menteri, Perdana Menteri hari ni. Mungkin tuan-tuan kata, oh Perdana Menteri interim ke? Tak, tuan-tuan, ni cerita zaman dulu, tak ada kena-mengena dengan sekarang. Dia panggil memanda menteri dan dia pun bagi tahu apa jadi kepada hadiah yang dibelikan oleh rakyat jelata. Dia kata, sebab bila aku minum, aku mendapati tak rasa madu yang asli, tetapi yang aku rasa adalah air kosong. Memanda pun tengok. Dia baca-baca kot. Kemudian dia pun cakap kepada raja. Dia kata, tuanku, sebenarnya apa yang berlaku ialah setiap rakyat tadi datang dalam bekas berfikir apa dia yang mereka fikir. Raja kan nak madu asli, tentu semua orang nak bawa madu asli. Aku seorang je yang bawa air kosong. Takkanlah satu botol air kosong beri kesan kepada satu tempayan madu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Semua orang fikir benda yang sama. Akhirnya apa berlaku? Yang raja dapat bukannya dapat madu, tetapi dapat air kosong. Itulah yang berlaku pada umat bila dengar tentang Nabi. Aku seorang tak buat, tak apa, orang lain buat. Sebab kita dengar tentang Nabi bukan kita nak buat, tetapi kita rasa orang lain buat. Akhirnya semua cerita tentang Nabi, tapi air kosong saja yang kita dapat tentang Nabi. Sebab tak ada siapa yang nak buat. Sebab tu kita harap pada malam ni, ya Allah, Inna ya Allah, tolonglah ya Allah, agar kami dengar tentang Nabi, kuatkan kami ya Allah. Tuan-tuan, apa kata? Saya rasa penting kita baca doa ni sama-sama. Sebab Nabi baca doa ini setiap pagi. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan Ibnu Majah daripada Ummu Salamah. Nabi baca hadis ini setiap pagi. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Sebab ada mesej penting dalam doa ini. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita ada, alhamdulillah. Ya. Bukan senang anak-anak muda nak dengar tentang Nabi kan. Jom kita baca doa sama anak-anak yang tak ada dosa ni. Kami semua nak menumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita baca 3 kali sebab pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, kita minta 3 saja dan inilah makna sebenar hidup kalau kita dapat doa ini tuan-tuan dan Allah kabulkan. Yang pertama, minta Allah berikan ilmu bermanfaat. Kedua, rezeki yang baik. Ketiga adalah amal yang diterima. Jom kita baca kali ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, kalau saya nak berbincang lah tuan-tuan ya. Daripada doa tadi, apakah benda yang terpenting dalam hidup? Saya sedang tanya tuan-tuan. Tak macam tanya Dia macam ceramah ke tak? Saya tanya ni tuan-tuan. Kita dah baca doa tadi dan faham doa tadi. Kalau macam tu, apa yang terpenting dalam hidup? Tuan-tuan, apa dia? Saya tak berapa dengar. Kenapa ya? Ke masih lagi kita mengamalkan SOP di dalam surau ni, tak boleh menjawab soalan kerana dianggap sebagai melanggar SOP? Tak kan? Apakah yang pertama paling penting tuan-tuan? Baik. Jawapannya adalah
bukan ilmu paling penting. Bukan ilmu paling penting. Setengah orang salah faham. Apa yang paling penting? Apa yang paling penting? Ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan mungkin tak perasan tuan-tuan. Kita rasa ilmu penting sebab tu kita rasa kita nak tuntut ilmu. Tak. Jangan tuntut ilmu tapi tuntut ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak, tuan-tuan tengok dalam hadis riwayat Muslim. Nabi tadah tangan doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku minta jauh daripada engkau, ya Allah, ilmu yang tak memberi manfaat. Menunjukkan kita cerita tentang Nabi, dia boleh jadi ilmu itu ilmu bermanfaat, ilmu itu ilmu tak bermanfaat. Tuan-tuan tahu tak apa ciri ilmu bermanfaat paling besar? Ciri dia kalau kita nak tahu. Cirinya adalah ilmu bermanfaat. Makin kita belajar, makin kita nampak lemah diri sendiri. Ilmu tak bermanfaat, makin belajar, kerjanya adalah tengok salah orang. Makin belajar, kita tengok salah orang. Lama-lama nak bagi tahu siapa paling betul? Aku. Tuan-tuan, sebab tu kita takut rupanya kita suka ilmu tetapi yang kita peluk, yang kita dapat adalah ilmu yang tak bermanfaat. Doa Nabi, tuan-tuan, tolong tengok dalam Sahih Muslim. Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lahu. Jadi tuan-tuan, dan masalahnya tuan-tuan, bila kita mula seronok mendengar kita ni baik, satu surau yang dengar kita baik, kita betul, kita baik, lama-lama kita ketagih. Otak kita ni tuan-tuan, dia macam syabu juga, macam ais, macam marihuana. Makin kita makan, kita ketagih. Ketagih nak dengar yang cerita kita baik, orang lain tak baik. Sebab itulah kita buka pula nanti yang ceritanya tentang aku baik, aku bagus, aku betul, orang lain tak betul, orang lain tak betul. Walaupun orang lain juga ada hujah, kita tutup segala hujah. Kenapa? Sebab kita masuk dalam syabu pemikiran kita bahawa dalam ilmu ni aku seorang yang betul. Bila kita rasa kita seorang betul, makin belajar, makin apa rasa tuan-tuan? Makin pandai. Makin rasa besar diri. Tak jadi kita macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan kita dalam surau Abdul Rahman Ibn Auf akui ilmu dia. Seluruh ulama dalam dunia kata ilmunya bihar, lautan. Tapi apa kata Imam Syafi'i tuan-tuan? Kullama zadani ilma zadani fahma an jahli. Setiap kali aku duduk dan aku faham satu ilmu, aku tahu satu ilmu, bertambah satu kefahaman jahilnya aku. Tuan-tuan, senang ke nak dapat tu kalau bukan ilmu nafi'? Jadi sebab tu tuan-tuan, apa yang paling penting? Ketika kita hantar anak kita sekolah, bisik kat telinga dia, anak, carilah ilmu bermanfaat. Jangan hanya bisik ilmu, sebab ilmu boleh jadi dua. Cerita tentang Nabi boleh jadi dua. Cerita tentang tafsir boleh jadi dua. Cerita tentang tauhid boleh jadi dua. Hatta cerita tentang tasawuf hati pun boleh jadi dua. Kalau tak bermanfaat, makin kita belajar, kita tak nampak kelemahan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Semua yang saya kasih sekalian. Sebab itulah saya kira pengajaran paling besar adalah akhlak. Cukuplah saya bacakan satu hadis Nabi. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi dalam Jami' Tirmizi. Nabi sebut dalam hadis, apa kata Nabi SAW? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah. Kata Nabi, orang yang paling aku sayang, orang yang aku paling sayang, kata inna min ahabbikum, daripada orang yang paling aku sayang di kalangan kamu, kata Nabi. Wa aqrabikum minni majlisan, dan dia akan duduk dengan aku paling dekat hari kiamat. Siapakah orang itu tuan-tuan? Daripada umat Nabi, ahasinukum akhlaqa. Siapa di kalangan kamu, kata Nabi, orang yang paling mulia akhlaknya.
Nabi sedang cakap, Nabi sedang tawar untuk kita tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab kita malam ni dengar bukan nak cerita tentang orang kan, kita nak cerita tentang kita. Boleh tak kita cuba bincang lepas ni tuan-tuan? Agaknya akhlak ni kan tuan-tuan, apa akhlak yang paling mudah? Akhlak yang paling mudah. Ya? Jumpa orang, senyum. Baik. Kalau macam tu tuan-tuan, senyum ni tuan-tuan, kata Nabi, setiap kali wajah kita jumpa siapa pun saudara kita, otomatis senyum. Saya nak tanya tuan-tuan, di surau kita yang cantik ini, mana yang lebih mudah tengok? Orang senyum ke, orang tak senyum ke? Sebab saya baru sampai tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, mana lebih banyak? Kita kan nak bermuzakarah ni. Mana lebih banyak tuan-tuan? Orang senyum ke, orang tak senyum ke? Nampak tak? Saya tanya apa akhlak paling mudah, tak tanya akhlak yang payah. Kalau yang paling mudah tak buat, cuba bayang anak di belakang. Ya? Anak di belakang. Saya nak tanya matematik, soalan matematik. Saya nak tanya tentang cosine dan tangent. Bolehkah mungkin dia jawab kalau kita tanya soalan, okey, 2 campur 2 berapa? Oi. 2 tambah 2. Nampak? Oleh kerana sebab dia paling senang, semua orang boleh jawab. Tetapi senyum ialah benda yang paling senang pun manusia tak boleh buat. Orang Islam tak boleh buat. Cuba bayang. Saya nak sebut satu contoh. Nabi ada banyak pedang. Salah satu pedang Nabi bernama Al-Battar. Saya takut mic saya tak berapa clear. Apa nama pedang tadi? Al-Battar. Tertempa pada pedang Al-Battar 3 baris kalimat. Ada 3 kalimat tertempa di atas pedang Nabi bernama Battar. Pertama, ahsin ila man asa'a ilaik. Kedua, sil man qata'ak. Ketiga, qulil haq walau ala nafsik. Pertama tulis apa tuan-tuan? Pada pedang Nabi. Sebab itu akhlak Nabi. Nabi kata, buatlah baik. Walaupun pada orang buat jahat pada kamu. Saya nak tanya senang ke? Susah? Kalau tuan-tuan kata senang, saya memang tuan-tuan memang angkat tangan, kaki-kaki saya angkat tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, pepatah Melayu kata apa dia? Itu bolehlah apa? Orang berbudi kita bahasakan dia. Orang berbudi, maknanya orang buat baik, kita balas baik. Nabi punya akhlak yang pada kita susah, tapi memang umat Nabi kena buat. Tetapi tunggu dulu yang susah, settle yang mudah dulu. Sebab ulama kata kalau yang mudah kita tak nak buat, bukan tak mampu buat, tak nak buat. Hati tak terbuka nak buat. Sebab walaupun kita dengar hadis dalam riwayat Imam Tirmizi kata Nabi, ma min syai'in yudha'u fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tuan-tuan, tak ada benda yang paling berat kata Nabi bila kita ditimbang hari akhirat nanti kita akan nampak neraca mizan. Dan tak ada benda yang paling akan beratkan timbangan kita kata Nabi yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Rupanya senyum itu akhlak yang paling mudah, yang mulia, yang kalau kita buat, kita kadang-kadang tuan-tuan kita ni anak nak zikir Syekh, jangan kacau ana ya. Dengan muka makin kuat tahajud, kita makin masam, makin banyak Quran, kita baca Quran, makin tak mesra dengan orang tuan-tuan. Seolah-olah ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Syaikhani bahawa sesungguhnya masamlah kamu wahai umat Islam, syurga tertinggi untuk kalian. Cara amal tu tuan-tuan. Bertahan punya tak nak senyum. Semua yang dikasih sekalian. Yang ni dah
Kata Nabi, sil man qata'ak. Hubungkanlah pada orang yang kerjanya memutuskan hubungan dengan kamu. Kita bagi salam, dia pandang. Kata Nabi, bagi salam. Dalam hadis kursi Allah kata, kenapa kamu hanya beri salam pada orang beri salam pada kamu? Kenapa kamu beri makan hanya orang beri makan pada kamu? Kenapa kamu hanya beri minum kepada orang beri minum kepada kamu? Kenapa kamu tak beri makan pada orang tak beri makan pada kamu? Kenapa kamu tidak berikan salam kepada orang yang tak beri salam kepada kamu? Allah minta kita buat itu semua yang saya kasih sekalian. Jadi tuan-tuan, jom kita buat kempen tahun ni. Surau Abdul Rahman ibn Auf. Setiap orang masuk dalam surau ini, kita tukar mood wajah kita, senyuman paling manis. Boleh tuan-tuan? Ke nak cerita madu dengan air orang lain nak senyum, aku tak payah. Walaupun kita tahu pahala besar sangat. Masjid Nabi tuan-tuan, kalau masuk pertandingan cantik, masjid cantik, fail masjid Nabi. Kenapa? Dia tak ada karpet cantik macam kita. Sebab lantainya adalah pasir. Tak ada dinding konkrit daripada batu bata sebab dindingnya adalah tanah yang dikepal, dijemur, kemudian itu menjadi tanah dinding masjid Nabi. Tiangnya bukan daripada konkrit dan dalamnya ada berapa besi. Tetapi hanya batang tamar yang diketam. Shilling bukan terbuat daripada shilling tetapi terbuat daripada pelepah tamar yang dianyam. Tapi tuan-tuan, setiap orang langkah masuk dalam masjid, katalah orang masuk dan semua orang pandang, setiap orang dalam masjid memberi senyuman. Sehingga orang Arab ni tuan-tuan, dia ada asabiyah. Asabiyah ni biasanya mereka duduk dalam clan, kelompok dia. Bila masuk dalam kelompok kabilah dia, dia mesra, paling mesra. Tetapi mereka kata, bila ada masjid Nabi, di sana orang senyum dan mesra lebih daripada kabilah kami mesra sesama kami. Lebih daripada darah-darah kami yang sama. Kerana rupanya Nabi berjaya mendidik para sahabat. Supaya bila mereka masuk dalam rumah Allah terutamanya, mereka berikan senyuman. Kerana Allah punya nilai di kalangan manusia adalah, kata Nabi. Kan dalam hadis Nabi SAW daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qal, jaa rajulun ila Rasulillah SAW faqal, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Faqala Nabi, tuan-tuan boleh tengok dalam ni lah Mu'jam At-Tabrani. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia paling disayangi oleh Allah? Apa jawapan Nabi? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia paling disayangi oleh Allah ialah siapa di kalangan manusia paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Dan Nabi tambah, ya, Nabi tambah, wa ahabbul a'mali ilallah. Amal pula yang terbaik. Apa pertama tuan-tuan amal terbaik kata Nabi? Sururun tudkhiluhu ala mu'min. Apabila engkau memasukkan kegembiraan kepada saudara Islammu yang lain, itu amal yang paling disayangi oleh Allah. Barulah Nabi tambah yang lain. Kamu melepaskan kesusahan, kamu menyelesaikan hutang, kamu memberi makan, kata Nabi. Dan tuan-tuan, jom kita pegang, kata Nabi, wala an aghdwa. Dan aku, kata Nabi SAW, aku keluar berpagi-pagi untuk menunaikan hajat saudaraku. Itu lebih aku suka, kata Nabi, min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Nabi keluar untuk tunaikan hajat saudaranya, lebih aku suka daripada, kata Nabi, aku i'tikaf dalam masjid Madinah selama sebulan. Kita duk pulun i'tikaf, ibadat, tak peduli orang sebelah. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, boleh insyaAllah sama-sama kita buat kempen ni. Datuk ya, daripada jauh support kami. Ya, berpindah tapi ada lagi. Jom kita jadikan tuan-tuan. Sampai orang datang ketara dapat rasa. Sebab senyum ni tuan-tuan, problemnya adalah kita rasa senyum dah. Macam saya cakap daripada tadi kan. Bila sahabat saya kata, ramai tak senyum. Itu, tetapi kita kata, aku senyum apa?
Tuan-tuan, saya kan nak cerita satu benda ni, cerita tentang surau kita lah. Saya kalau jauh biasa saya naik flight di Subang kan, di Subang tuan-tuan. Saya tak tahu kenapa satu minyak wangi di Subang tu dia buat kempen tuan-tuan. Kempen dia apa? Setiap orang datang senyum, lalu depan kedai dia akan kata welcome. Senyum, welcome. Saya lalu pun terkejut. Dia kata welcome, bagi senyuman. Balik turun bawa beg, welcome. Kali kedua saya lalu, welcome. Kali ketiga saya lalu, apa berlaku tuan-tuan? Cuba teka. Beli dah sebotol. Cuba bayang kalau kita senyum di surau kita, datang seorang. Kenapa? Sebab rasa bestnya tengok semua orang senyum dengan penuh ikhlas. Saya nak tutup tuan-tuan. Kisah. Ingat perang Uhud? Sekejap tuan-tuan. Ingat perang Uhud? Perang yang awalnya Nabi tahu tentang musuh dah lewat. Perang yang kemudian Nabi duduk di masjid Nabi, tanya para sahabat, musuh dah datang. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Maka ketika itu, yang muda-muda yang tak berperang di perang Badar kata, ya Rasulullah, kita keluar berperang. Nabi kata, elok berperang di dalam, bertahan. Sebab bila bertahan, perang padang pasir nombor satu perlu adalah bekal. Maknanya kalau kita bertahan di sini, mereka tak ada bekal, lama-lama mereka balik. Tapi orang muda kata, takkah itu menunjukkan kita tak berani? Seolah-olah kita takut. Dan akhirnya Nabi setuju. Baik, kita semua tahu kisah itu. Saya nak simpan dulu. Dan akhirnya Nabi keluar 1000 orang. Tapi dalam perjalanan apa berlaku? 300 orang munafik mengundur diri dengan alasan nak menjaga Madinah. Sebab kami nak ikut Nabi daripada awal. Nabi tak nak kita keluar. Sedangkan Nabi memimpin orang-orang berperang keluar. Dari orang munafik menggunakan, kan kamu dengar tak tadi Nabi minta berperang. Maka kami ikut Nabi. Walaupun Nabi di depan. Alasan. Dan Nabi pula pecahkan kumpulan. Sebab tentera telah datang. Ada yang berhadapan dengan Maimanah, Mash'amah, Amamah dan Ghilab. Nabi susun macam itulah tuan-tuan. Dan ada satu lagi, tolong duduk atas gunung, atas bukit. Dan atas bukit ni tuan-tuan, jangan kalian turun walaupun tuan-tuan akan lihat. Ni Nabi pesan pada duduk atas bukit, walaupun ketika itu kamu mendapati bahawa rakan di bawah dimakan oleh burung herring. Maknanya kalau dah kalah sekalipun, jangan turun, bertahan di sana. Kita tahu kan kisah ni semua? Berlaku peperangan. Paling pantas, sebab perang paling cepat perang Badar. Orang sedang perah susu, belum habis perahan, perang dah tamat. Begitulah mereka sangka peperangan Uhud. Bila peperangan berlaku, kerana tentera pemanah datang, dan tentera Khalid dan tentera yang Ikrimah ibn Abi Jahal pada ketika yang belum memeluk agama Islam, mereka kalah buat kali pertama dengan cepat. Dan berlaku apa berlaku? Apa tuan-tuan yang berlaku? Turunlah tentera pemanah dan Khalid Al-Walid nampak dia ambil tempat pemanah, dan saat inilah semua yang saya kasih sekalian, Nabi jatuh dan kucar kacir, dan Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh orang-orang munafik sebelumnya, dan orang-orang kafir menyerang Nabi dan keadaan kucar kacir. Semua yang saya kasih sekalian, jom kita dengar apa kata sahabiyah, sahabat wanita. Sebab bila barisan telah mula kecamuk, dan pada saat tersebut wanita datang, mereka cari untuk lindung Nabi SAW. Satu wanita, Masya Allah, sangat hebat. Yang saya nak cerita ni tuan-tuan, apa cerita sahabat wanita? Nabi jatuh, pin baju besi radak rahang Nabi. Dalam sampai terkeluar gerham Nabi, gigi gerham. Kalau tuan-tuan tak berapa nak feel lagi cerita ni tuan-tuan, tolong jangan balik, cari DIY, cari paku 5 inci, baring elok-elok, minta orang rumah letak dan hentak sekali bagi masuk dalam keluar gerham, barulah kita rasa, oh macam ni. Tapi jangan tiru aksi ni di rumah. Kau buat sungguh mana tahu sempena Maulidun Nabi ni. Jangan buat tuan-tuan. Just untuk rasa bahawa besi ni tuan-tuan, makin kita biar, daging kita akan pegang makin kukuh. Darah mengalir begitu banyak, menitis darah Nabi.
Saya nak cerita, bukan itu yang saya nak cerita. Kata sahabat wanita, saat Nabi bangun, di atas kepala Nabi berwarna hitam mendung, bukan awan, tetapi anak panah daripada kafir Quraisy. Dipanah dengan begitu banyak dan atas kepala Nabi berwarna hitam. Mana anak panah tuan-tuan penuh di atas kepala Nabi. Dan sekarang Nabi bangun dalam keadaan luka dan berdarah. Sahabat wanita datang. Apakah yang pertama Nabi lakukan? Ketika Nabi berdiri dan Nabi memberikan kepada kami senyuman yang paling manis. Tuan-tuan, bukan dalam surau, bukan dalam masjid, bukan tengah zikir. Dalam perang, tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita yang pada tempat Nabi? Mulalah kan daripada awal lagi kan. Lama dah cakap perang kat dalam, keluar. Itu dah setengah jam marah tuan-tuan. Ni mana yang atas bukit? Itu dah setengah jam baru tuan-tuan. Ini munafiknya pasal lah. 300 orang. Tak. Tuan-tuan. Dan Nabi tak pernah ungkit semua itu. Tetapi Nabi memberi senyuman paling manis. Sebab Nabi tak nak ceramah macam ni. Tetapi Nabi tunjuk dengan bukti. Walau saat paling gawat. Tapi aku masih beri senyuman kepada saudara-saudaraku yang lain. Tuan-tuan. Takkah kita rasa kalau macam tu Nabi punya senyum? Takkah kita boleh buat benda yang sama? Atas nama Nabi yang merupakan penghulu akhlak terbaik. Dan sebab itulah Nabi minta kita ikut perkara ini. Mulakan insya-Allah dengan yang paling baik. Kita pulang ke rumah, Nabi pulang ke rumah, Nabi tak pernah walau masalah berat, Nabi akan beri senyuman terlebih dahulu sepaling manis yang boleh bagi. Begitulah isteri Nabi, mereka dah dididik dengan Nabi, walau susah, walau payah, pertama yang mereka akan buat, beri senyuman. Senyuman telah kian hilang pada umat. Rupanya daripada senyuman, hilang kemudiannya kemesraan. Bila hilang kemesraan, hilanglah kekuatan. Dan akhirnya kita menjadi umat yang sangat lemah. Yang akhirnya tak ada benda yang boleh merawat kita. Melainkan kita sendiri bermula dengan benda yang asas. Semua yang dikasih sekalian, mari kita mulakan kempen senyum ni kembali. Kalau boleh buat poster banyak-banyak Ustaz. Boleh insya-Allah Tuan Pengurusi? Boleh ke tak? Kempen ni insya-Allah ya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu daripada saya. Yang taif ini, semoga walaupun perbincangan ini apapun, saya harap ada manfaatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua, ampun maaf semua. Semoga perbincangan kita ni diredai oleh Allah. Allah satukan hati-hati kita. Kita pohon pada Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami, pandanglah seluruh wajah yang ada dalam surau Abdurrahman ibn Auf dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Wahai Allah, tolonglah ya Allah, setiap yang ada dalam majlis ini Engkau limpahkan berkat rezeki ya Allah. Sehingga kami tak rasa susah lagi ya Allah. Sehingga kami tak perlu bergantung walaupun pada anak kami sendiri saat kami tua ya Allah. Agar tidak hilang merdeka dan maruah seorang ayah, seorang ibu ya Allah yang terpaksa menampung atau menumpang rezeki anak-anak. Nabi suruh kita doa, terutamanya keberkatan dan banyak rezeki kita ke umur kian tua. Wahai Allah, jadilah kami orang yang sentiasa inginkan kepada ilmu yang bermanfaat. Dan kami takut kepada ilmu yang tak bermanfaat kerana dia memberi fitnah kepada umat. Semua yang dikasih sekalian, marilah kita menadah tangan, ya Allah. Tuliskanlah setiap nama yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Namanya, ya Allah, terdaftar sebagai ahli syurga, ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami, ya Allah, yang namanya rupanya terpahat di penjara neraka Jahannam, ya Allah. Ahli neraka saat namanya disebut bergemuruh dan bergoncang, pertama ahli neraka tersebut dengar adalah gemerencing rantai yang ditarik keluar daripada neraka Jahannam. Dan ahli neraka akan terpasung dengan salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ya Allah, janganlah itu jadi kami, ya Allah. Anak-anak kami yang ada, ya Allah. Wahai Tuhan kami,
Kuatkanlah kami untuk mendirikan solat secara berjamaah, ya Allah. Jadikanlah anak kami walau di mana mereka berada sayang kepadamu, nabimu dan rumahmu, ya Allah. Agar mereka tidak menjauhkan daripada rumahmu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, satukanlah setiap pasangan yang ada dalam majlis ini, ya Allah. Agar ikatannya kuat, erat sampai kiamat dan sampai setelah itu berada dalam syurga. Wahai Allah, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Jadikanlah setiap daripada amal kami yang Engkau terima hadiah buat mereka daripada kami, ya Allah. Kami tidak pernah mampu membalas setiap kebaikan mereka, ya Allah. Kami tak pernah mampu membalas setiap titis darah yang tumpah saat kami lahir, ya Allah. Kami tidak pernah mampu membalas setiap peluh yang keluar daripada dahi dan tubuh seorang ayah saat dia nak besarkan kami. Wahai Tuhan kami, satukanlah hati kami semua, ya Allah, dengan ikatan kasih sayang sebenar seperti mana Engkau menyatu golongan Ansar dan Muhajirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas ceramah yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, berbagai ilmu yang telah diberikan kepada Ustaz. Halalkan ilmu yang telah diberikan Ustaz, insyaAllah. Dan sebelum kita terusnya, kita akan bersama dengan, sekali lagi bersama dengan kumpulan khasidah bagi maklumkan khasidah seterusnya. Jadi sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mewar-warkan insya-Allah siri kuliah khas yang seterusnya di Surau Abdul Rahman Auf pada hari Jumaat 28 bulan 10 2022 bersama Ustaz Dr. Suki Osman dengan tajuk ceramah adalah penghulu dan penutup Rasul. InsyaAllah tuan-tuan, kita seterusnya kita bersama dengan kumpulan khasidah insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu alaihi. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد
ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 خصا بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه